Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita sambung lagi pengajian kitab kita ni, iaitu kitab Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Moga-moga dengan pengajian ini bertambahlah kefahaman kita terhadap agama Allah. Maka dengan kefahaman itulah akan membuahkan hasil amal-amal yang soleh. Daripada amal yang soleh membuahkan hasil pahala. Maka daripada pahala itulah menjadi asbab untuk Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita ni, muka surat 4, kitab Jawi, dekat Muqaddimatu fi Fadilatil Fikri, depan lagi. Baik, kita baru masuk dia punya isi. Sebelum ni kita bicara tentang muqaddimah sahaja. Ni kita masuk isinya yang pertama, iaitu tajuk dia Muqaddimatun fi Fadilatil Fikri, iaitu maknanya muqaddimah iaitu suatu permulaan, fi pada fadilah. Fadilah artinya kelebihan, al-fikri fikir. Jadi tajuk kita malam ni nak bicara tentang kelebihan berfikir. Selama ni kita nampak fikir tu biasa je lah. Rupanya ulama buat kitab cerita tentang fikir. Fikir ni termasuk salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Bila kita mengaji ilmu tasawuf ni, kita mengaji malam ni ilmu tasawuf lah, cabang ilmu dia. Cabang ilmu ni ada 3. Tauhid, fiqh, tasawuf, itu yang wajib. Yang selebihnya itu fardu kifayah. Yang 3 ni fardu ain.
Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi yang malam ni pengkhususan bidang kita dalam kitab ni ialah bidang tasawuf. Jadi dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf dia membahagikan sifat manusia ni ataupun perangai manusia ni kepada dua keadaan. Satu disebut sebagai sifat mahmudah. Yang kedua disebut sebagai sifat mazmumah. Apa makna mahmudah dengan mazmumah? Mahmudah artinya sifat yang dipuji syarak. Maksud dipuji syarak, Quran suka, hadis suka. Maksud Quran suka tu Allah lah, Allah suka. Hadis suka tu maksud hadis tu Nabi suka. Itu maksudnya dipuji syarak. Kita tak nak dipuji manusia atau dipuji orang, tetapi Allah tak puji atau Nabi tak puji. Yang tu tak masuk dalam dipuji syarak. Ada. Contoh, bila pakai lawa-lawa, baju mahal, seluar mahal, tapi seluar tu dedah aurat, seluar pendek. Atau orang perempuan pakai baju lawa-lawa tapi belah dada nampak seksi. Walaupun orang puji, lawa baju, dia kata mahalnya baju, hebatmu orang kaya. Orang puji, tapi Allah puji tak? Tak, Allah tak puji. Sebab apa? Buka aurat. Dah hadis Nabi suka. Tak, Nabi tak suka, Nabi benci. Sebab apa? Langgar syariat. Maka yang ni kita tak nak. Kita bukan nak manusia puji, kita nak Allah puji, Nabi puji. Bila Allah dengan Nabi puji, kita tak harap dah pujian yang lain. Sebab apa? Sebab Allah dengan Nabi paling besar dah. Kan? Macam kita dalam kehidupan kita ni lah. Bila kita dipuji oleh sultan, berapa lagi nak harap pujian ketua kampung? Ketua kampung besar mana sangat kalau dibanding dengan sultan? Begitu juga kalau harap pujian makhluk dibanding dengan pujian Tuhan yang cipta alam, yang cipta kita semua, tiba Allah yang puji kita. Tak heran lah setakat pujian makhluk. Ini orang yang ada iman, ini orang yang ada takwa. Sebab dia memandang dari sudut ketuhanan, bukan memandang dari sudut manusia semata-mata. Jadi itu namanya mahmudah. Kemudian sifat yang kedua oleh ulama tasawuf membahagikannya dengan sifat yang kedua, iaitu sifat mazmumah. Mazmumah maknanya sifat yang dicela syarak. Mana Quran tak suka, hadis tak suka, itu mazmumah. Macam kita sebut tadilah, dedah aurat apa semua, biar manusia puji pun, tapi bila Quran benci, hadis benci, maknanya dia ni telah melakukan satu sifat yang dicela syarak, atau dalam bahasanya dipanggil mazmumah. Jadi kehidupan kita ni, kita nak duduk tang mahmudah je. Walaupun namanya mahmudah, tapi tak semudah manalah. Nanti kita tengok dalam kitab ni. Jadi antara salah satu sifat mahmudah atau sifat yang dipuji syarak, iaitu ialah berfikir. Maka lawan dia bila mahmudah sifat yang baik. Sifat yang baik itu berfikir. Maka jahatnya apa? Jahat dia tidak berfikir. Jadi kalau kita jenis tak mikir, atau tadi kata tak mikir ni sifat mazmumah. Mana sifat yang dicela, Islam tak suka. Sebab apa? Ikut aja orang, membabi buta ikut. Orang tu betul-betul lah nasib baik. Kalau orang tak betul, ikut juga tak betul. Sebab apa? Sebab tak mikir. Yang ni yang Islam larang. Jadi kita apa saja ke buat mesti dengan mikir. Maka mikir itulah dipanggil sifat yang elok, yang baik, sifat mahmudah. Baik. Jadi dia kata ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan fikir. Apa dia kebaikan fikir ni? Iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan. Orang yang berfikir, maka hatinya berjalan, maka hatinya akan bergerak. Tapi mikir yang macam mana? Mikir ni ada dua tak? Ada orang fikir akhirat, ada orang fikir dunia. Ada. Kita ada tanah tepi laut, kita nampak apa dalam kepala kita? Tengok-tengok pula kawasan tu tengah membangun, naik pelancongan dan sebagainya. Yang kita nampak dalam kepala, dalam pemikiran kita, nak buat chalet, nak buat apa-apalah benda-benda hiburan. Sebab apa? Sebab hatinya memikir
dunia. Tapi kalau orang dalam hatinya mikir akhirat, dia tak nampak yang tu. Dia nampak baik aku buat sekolah tahfiz, baik aku buat sekolah agama, baik aku buat sekolah pondok. Selalunya tahfiz ni dalam hutan ni aku nak buat kelainan. Tahfiz tepi laut, senang, budak-budak ni boleh mandi laut. Nampak? Dia buat kelainan, tapi pemikiran ni pemikiran akhirat. Yang ni yang kita nak. Walaupun dua-duanya mikir. Tu dia kata. Jadi menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik. Dan fikiran itu mestilah berfikiran untuk mendapatkan sesuatu kebaikan. Adapun fikir untuk buat benda jahat, tu tak masuk dalam kelebihan berfikir. Itu merosakkan fikiran. Yang baik atau yang terlebih baik, sama ada baik atau terlebih baik. Yang terlebih baik ni dipanggil ihsan. Baik saja okey dah. Ni terlebih baik. Macam mana baik? Baik ni kawan dia hutang dengan dia, pinjam duit dia. Tapi dia bagilah kelonggaran sikit, tak apalah, hang pakai dulu, aku bagi tempoh kat 6 bulan lah. 6 bulan tu hang bayar ansur-ansur, tak apa, pelan-pelan lah. Itu kira baik lah. Tapi terlebih baik bila kawan tu nak bayar balik hutang, dia kata tak apa, tak payah, aku halal. Yang ada yang kamu nak bayar ni, buat belanjalah lepas-lepas ni, supaya hang tak payah minjam-minjam lagi dah. Nampak? Itu panggil terlebih baik. Tapi kita tak nampak yang ini. Betul tak? Kita kalau barang kita orang pinjam, lepas tu rosak, marah sangat. Memanglah betul, hak kita, kita boleh marah. Memang hak kita, kita boleh marah sebab dia pakai barang kita bagi rosak. Tapi cuba kalau nanti di padang mahsyar Allah kata, kalau kau ampunkan kesalahan kawanmu kerana merosakkan barangmu, aku berikan kamu syurga. Nak ampun tak nak ampun? Tu panggil ihsan, terlebih baik. Mana kita tak berkira-kira, supaya Allah tak berkira-kira pula dengan kita. Cuba kalau kita ni terlampau berkira sangat dengan orang, kadang-kadang bukan orang lain, adik-beradik, saudara mara, berkira sangat, takut-takut sok di padang mahsyar Allah paling berkira-kira dengan kita. Sebab kita kena ingat, salah satu nama Allah ialah Al-Muntaqim. Apa maksud Al-Muntaqim? Maha pendendam. Maknanya Allah akan ungkit satu demi satu. Bagi siapa? Bagi orang yang suka juga jenis mengungkit-ungkit. Orang yang suka mengungkit-ungkit ni, Allah akan ungkit pula pada dia. Satu-satu Allah korek, satu-satu. Jadi kalau kita nak Allah tidaklah ungkit-ungkit kita, dan kalau kita ni banyak benda tak kena, kan? Jadi kita nak Allah nak lebih-lebih kuranglah dengan salah silap kita, maka kita pun berlebih-lebih kuranglah dengan salah silap orang. Lebih-lebih lagi orang yang rapat dengan kita, adik-beradik kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Jangan berkira sangat. Kawan tu nyapu laman rumah dia, lepas tu ada bahagian daun-daun sikit-sikit lagi, dia pun sapu, dia tolak ke masuk dalam tanah rumah kita. Kita nampak kot tingkap, kita kata kau hajar dia ni, nak kena dia ni, nak kena. Janganlah berkira sangat. Sikit je pun, alah apa salahnya kita keluar, kita ambil sampah tadi, kita buang, settle masalah. Besar pahala. Pertama, pahala kita buat membersihkan laman. Kedua, pahala memaafkan dia. Kalau kita mudah-mudah memaafkan orang, Allah lebih-lebih lagi memudah-mudah memaafkan kita. Sebab kita banyak salah enggak dengan Allah. Betul tak? Jadi jangan. Inilah namanya tasawuf. Tasawuf ni mendidik hati, menjadikan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sebab tu kita kata baik dah, terlebih baik. Kita nak jadi terlebih baik. Lebih baik lagi. Cubalah nak. Tak apa lah, sambil marah-marah pun kau hajar sampah buang kat lambang rumahku, tapi kutip juga buang. Tak apa. Nampak? Hati je bengang tu, tapi buat juga. Tak apa lagi. Jangan pergi balas balik. Ni dia telefon lori sampah. Bang, tolong tuang sampah kat jiran saya ni. Kau hajar dia buang sampah rumah saya. Lagi tu melampau namanya. Ada. Baik, ini dia. Jadi lebih baik atau terlebih baik, seperti mana firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yanzuru fi malakutis samati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sadaqallahul azim. Suratul A'raf, tempat tertinggi, surah yang ke-7 ayat 185.
yang bermaksud awalam yanzuru fi malakutis samawat, dan tiadakan menilik mereka itu, yakni kafir Mekah, dengan mengambil fikir pada mamlikah kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi. Ayat ni Allah turunkan masa Nabi di Mekah dulu. Ayat ni turunkan pada puak-puak kafir Quraisy tu. Kafir Mekah ni Allah tanya, depa ni puak-puak kafir Mekah ni tak nampak ke siapa kerajaan yang menjaga langit dan bumi? Tak mikir ke maksudnya itu? Yang gilawan Allah ni mu tak mikir ke yang kawal langit, kawal bumi ni kerajaan siapa? Yang mu nak lawan ni? Macam kita lah. Ada selisih faham ke macam mana ke dengan Amerika dengan Rusia? Takkan kita nak pergi hantar kereta kebal, jet berjuang. Orang kata mu nak mampu, negara mu kecil je, mu negara besar tu, tentera besar. Macam tu. Takkan mu nak mikir mu nak lawan kerajaan besar tu. Tapi nak ceritanya tu tak apa lagi, sama-sama manusia. Nak hebat-hebat Amerika pun manusia lagi, tembak pun boleh mati. Rusia macam mana besar pun manusia lagi. Ni kerajaan Allah. Tiba-tiba mu nak lawan kerajaan Allah, mu tak mikir. Macam itulah ayat ni kata. Mu tak mikir mu nak lawan kerajaan Allah. Mu tak mikir mu nak lawan parti jemaah Allah. Nak parti jemaah yang memperjuangkan agama Allah. Mu nak lawan puak-puak ni. Nak lawan orang yang mempertahankan Islam, mempertahankan Allah. Mu tak fikir. Macam tu masuk ayat ni. Fikir habis-habis lah. Sebab yang orang yang membela Allah, Allah yang bela dia. Intan surullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia balik. Kan? Kita nak lawan orang yang bersama dengan Allah dan Rasul. Jadi ayat ni Allah kata, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka itu memikir siapakah, pada siapa ni kerajaan langit dan kerajaan bumi ni? Siapa yang kawal? Siapa di bawah kekuasaan siapa? Wa ma khalaqallah, kata dia. Allah kata dan tidaklah Allah itu menciptakan min syai'in, daripada setiap sesuatu itu. Wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Tak adalah Allah jadikan setiap kejadian penciptaan Allah itu barang yang di dalam keduanya dan barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala daripada suatu dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Maksud ayat ni kata setiap daripada, bukan setakat langit dan bumi tu, semua yang di langit dan semua yang di bumi, semuanya Allah yang cipta, semua bawah kekuasaan Allah, kan? Termasuklah urusan ajal kamu. Maknanya nyawa kamu pun dalam genggaman Allah. Tiba-tiba mu nak lawan Allah. Tu kata pelik. Tu kata manusia gila. Nyawa dia pun dalam genggaman Allah, tiba-tiba dia nak lawan Allah. Ni sebab itulah Syekh meletakkan ayat ni sebagai permulaan dalam bab kita ni, supaya itu menjadi permulaan fikir kita dalam kehidupan. Bila kita nak buat apa, fikir elok-elok. Apa yang kita buat ni lawan Allah ke tidak? Lawan Rasulullah ke tidak? Lawan Islam ke tidak? Kalau lawan, mu fikir baik-baik. Nyawa kita pun dalam genggaman Allah. Segala yang kita milik pun milik Allah. Pinjaman saja daripada Allah. Tiba-tiba kita nak lawan Allah, nak lawan Rasulullah, nak lawan Islam. Lebih kurang gitulah makna pembukaan pada bab ini, pada ayat ni. Kemudian lagi dia kata yakni jika memikir mereka itu indah kejadian barang yang di dalam keduanya. Tetapi kalau mereka jenis orang baik-baik, mereka memandang segala penciptaan Allah itu adalah sesuatu yang indah, yang baik-baik. Kejadian yang baik, barang yang di dalam keduanya, yakni langit dan juga bumi. Nescaya dapat petunjuk mereka itu. Kalau memandang dengan kebaikan, pasti kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Allah akan berikan hidayah petunjuknya kepadamu. Lepas tu bila kita tengok alam ciptaan Allah ni, janganlah semata-mata fikir dunia. Fikir dunia tak salah, tapi janganlah itu je fikirnya, kan? Biarlah nampak. Contoh, kita pandang pokok kelapa sawit, tak apalah kita fikir nak bahagian buah sawit tu nak buat minyak.
Kita fikir ni ada untung ni, tak apa bahagian tu, tapi janganlah lebih ke situ ya. Fikirlah macam mana Allah buat pokok ni. Nah, hebat Allah buat. Daripada benih yang kecil boleh jadi sebatang pokok yang besar. Allah, bila mikir-mikir ni barulah terkeluar daripada bibir kita, subhanallah, maha suci Allah. Hebat, baru nampak kehebatan Allah. Tengok buah rambutan. Kita makan buah rambutan, kata guru kami, kita makan buah rambutan telan dengan biji-biji. Bila main sakit perut, pergi celah semak, berak situ. Tinggal lepas berapa tahun dia akan tumbuh pokok rambutan. Mana datang pokok tu? Datang daripada biji yang satu saja boleh menghasilkan sebatang pokok dan berbiji-biji buah. Kan? Daripada ni kita akan fikir Allah, barulah kita surrender, barulah kita mengaku kalah bila kita pandang ini kehebatan Allah. Bila mengaku kalah dalam sembahyang tadi, kita angkat takbir Allah, kita angkat tangan tu, ya Allah, aku kalah padamu, aku serah padamu ya Allah, aku memang tak mampu, engkau maha kuasa ya Allah. Baru aku pandang pokok saja aku dah nampak hebatnya engkau, belum pandang yang lain lagi. Ngaku kalah, nampak? Dengan lagi mengaku kalah, kita tunduk dalam rukuk, tunduk dalam sujud, sembam muka. Biar hebat mana pun muka ni, muka laku sangat, muka ketua kampung ke, muka menteri ke apa ke, hebat sangat muka, walaupun keluar TV berapa kali pun sembam muka atas tanah, tanda tunduk dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis Nabi kata al-imanu bid'un wasittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 60 cabang. Salah satu daripada cabang iman itu ialah ada perasaan malu. Malu adalah sebahagian juga daripada iman. Orang yang tak ada malu ni umpama macam tak ada iman pada dia. Biar ada malu lah dengan Allah. Kan? Kita gah sangat hebat, sembang lebat sangat, pumpang kedai kopi. Apalah, turun balik, tunduk balik. Ingat, aku tak hebat mana. No. Cuba kita bayang, kalau kita tengah cakap hebat sangat, kita duduk bayang Allah tengah perhati kita. Kita cakap hebat sangat, Allah dah tengok. Kita rasa malu tak? Malu. Contoh macam kami di pondok lah, cerita bab agama, pumpang, tiba-tiba tok guru kami lalu. Segan nak dengan tok guru? Segan. Sebab dia orang lagi alim, kita sembang lebat sangat bab agama. No, tok guru lalu. Segan, senyap tu ni. Gitu juga. Tapi ni bukan Allah lalu, Allah sentiasa melihat kita. Jadi biar ada perasaan malu dengan Allah. Kan? Supaya jangan hati ni jadi melebih-lebih. Tu. Cakap pun biar berkawal-kawal, kan? Jangan melebih-lebih. Orang cakap jangan sembang derah sangatlah, macam tu. Dan lagi dia kata, nescaya dapat petunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Ta'ala. Dia setiap kejadian ini dalam bahasa kitabnya, dalam kitab yang lain dia ada sebut, iaitu dipanggil hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' ni hikmah Allah menciptakan sesuatu. Kita dari segi akidah ni kita kena faham dulu. Apa saja Allah cipta ni tidak berelat. Yang tu kena pegang kemah-kemah, tu akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Allah buat ni semua tidak bersebab. Kalau kita kata Allah buat ni bersebab, rosak akidah, boleh jatuh kafir. Jadi Allah buat setiap sesuatu, Allah buat ni tak ada sebab. Kerana kalau sebab maknanya Allah mengambil faedah. Contoh macam kita, kenapa kita makan? Sebab lapar. Maka lapar tu kekurangan pada kita, baru kita makan. Allah tak ada sebarang kekurangan. Bila Allah tak ada kekurangan, Allah buat satu tidak ada sebab. Allah buat tu sukati dia, memang dia nak buat. Bukan sebab tu, bukan sebab ni. Bukan bila Allah tak ada kawan siapa-siapa, Allah pun ciptalah makhluk supaya ada kawan sikit. Tak ada. Bukan sebab tu. Allah seorang tak apa dah. Itu maksudnya Allah yang maha kuasa. Tetapi kata ulama, setiap penciptaan dan kejadian Allah itu ada hikmahnya. Bukan sebab, tapi hikmah. Maksud hikmah, ada kelebihan dia. Dan kelebihan itulah menjadi sebab kepada kita makhluk, bukan pada Allah. Contoh nasi tadi, hikmah Allah jadikan nasi berah ni, hikmah dia boleh mengenyangkan dan boleh menyihatkan tubuh badan. Bagi siapa? Manusia. Maka kita yang ambil asbab, mengambil sebab dan musabab, kita makan nasi sebab nak kenyang dan nak sihat. Tapi Allah tak ada.
Allah tak berhajat pada beras ke nasi ke apa, tak ada. Jadi itu dipanggil hikmatut tasyri'. Dipanggil hikmah setiap satu-satu kejadian. Bila nampak satu-satu hikmah kejadian ni, baru kita faham untuk menggunakannya dengan cara yang betul. Contoh, hikmah Allah jadikan gula, hikmahnya manis. Itu yang dipanggil dalam bahasa tasawuf dipanggil sir, yakni rahsia. Rahsia-rahsia penciptaan Allah. Di sebalik rahsia gula itu manis. Jadi maka ulama pun buat kias. Kalau penciptaan objek-objek atau barang-barang ni pun ada rahsia di sebaliknya, seperti gula tadi, gula tu rahsia gula ialah manis, maka ulama kata kalau begitulah maknanya segala amal ibadat pun pasti ada hikmatut tasyri'nya, pasti ada rahsianya. Maka mesti dalam solat tu ada rahsia di sebalik solat, dalam puasa tu ada rahsia di sebalik puasa, dalam ibadah korban ada rahsia di sebaliknya. Seperti mana ibarat macam gula tadi, rahsia di sebalik gula ialah manis. Dan semayang, rahsia di sebalik solat menundukkan hati. Tapi kenapa ustaz ada orang semayang tak tunduk hati kat, sombong? Sebab semayangnya tak betul. Lepas tu Allah ancam dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin, dan neraka wil bagi orang yang semayang. Pandai semayang pun Allah ancam neraka. Sebab apa? Sebab semayangnya tak ikut cara, semayangnya tak ikut kaedah yang sebenar. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Quran ataupun hadis, bila ada perkataan as-solah, mesti tidak tinggal di sebelum as-solah tu mesti ada perkataan qama atau aqimu. Aqimus solah. Apa maksud aqimu? Maknanya dirikan. Maka maknanya solat bukan semata-mata solat, tapi perlu didirikan hak-hak solat. Apa hak solat? Kena mengaji ilmu fiqh. Ada 13 rukun yang wajib dalam semayang. 13 kena bagi sempurna. Kan? Barulah dikira mendirikan semayang. Bila mendapat mendirikan semayang, barulah semayang tadi ada kesan akan tersingkap rahsia solat dalam kehidupan kita. Barulah hidup jadi elok. Sebab tu semayang ni kata ulama, dia adalah cerminan hidup. Ada faham maksud cerminan hidup? Nak tahu hidup seseorang tu, tengok solat dia. Kalau kita tengok solat dia jenis kelang kabut, laju-laju kelepak kedum macam tu. Nak laju semayang, hidup dia pun confirm, saya berani jamin, mesti kelang kabut. Sebab hidup ni bergantung dengan semayang kita. Kalau tak ada semayang langsung Ustaz, hidup dia langsung terabai. Memang jadi pening habis hidup dia. Serabut hidup, hutang keliling lah apa semua, tak tenang, jiwa jadi tak tenang. Orang yang jaga solat, maka dia akan mendapat ketenangan di dalam hati. Itu rahsia di sebalik solat. Bila kita faham benda ni, baru kita akan jaga solat kita betul-betul. Bila kita dah tahu rahsia dia, baru kita akan buat tu dengan rasa seronok. Barulah kita akan buat tu dengan betul-betul mengikut kaedah dia. Barulah kita akan mendapat hasil dia. Rahsia puasa, rahsia puasa salah satunya ialah mengikiskan cinta dunia di dalam hati. Bukan. Itu rahsia derma. Rahsia menderma mengikiskan cinta dunia dalam hati. Rahsia puasa akan melahirkan rasa syukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab perut kosong. Bila perut kosong, barulah nampak macam mana susahnya orang dekat Palestin sana. Baru tahu macam ni mereka lapar perut, baru akan timbul rasa syukur. Kan? Macam kita pernah ceritalah sebelum ni, masa time bulan Ramadan, anak kecil kita ngaji sekolah pasti. Jadi pagi-pagi nak pergi sekolah tu, dia makan karipap. Dia budak kecil, sebab dia budak kecil tak puasa lah, budak kecil lagi dia makan karipap. Jadi dia biasalah budak-budak makan ni jatuh-jatuh. Jadi tepung karipap tu jatuh ke lantai. Kita ni puasa sebab dewasa dah, tiba-tiba kita tengok tepung tu, kita rasa macam mana? Kita kata, ish, dapat tepung pun jadilah, tepung pun sedap ni kata. Sebab apa? Sebab perut tengah lapar, nampak tepung pun rasa syukur. Bila habis bulan Ramadan, tak payah kata tepung jatuh, sebiji karipap jatuh, kita buat macam mana? Kita sepak dengan kaki ya. Tak payah ambil kotor dah. Sebab apa? Sebab masa tu tak timbul rasa syukur. Sebab apa? Perut tengah kenyang. Itu sebab tu dia ada rahsia di sebalik setiap sesuatu. Setiap ibadat yang Allah berikan ni bukan sebenda yang sia-sia pada kita. Cumanya nak dapat rasanya kena buat betul-betul. Kan?
Macam kek lah. Orang yang nak buat kek tu sebiji mengikut macam kat kedai punya kek, dia kena ikut resepi tu betul-betul. Dia dapat resepi. Tapi kalau tak ikut resepi, tak jadi ke? Macam ni ke? Walaupun ulama' dah ajar kaedah gini buat ibadat macam ni semayang, tapi tak pergi ikut resepi ulama' tu, kaedah tu tak ikut, tak dapat. Dia kena ikut betul-betul, baru insya-Allah dia akan dapat hasil dia. Yang tu yang dipanggil sebagai hikmatut tasyri'. Tu. Itulah dia kata padanya atas hikmah Allah Ta'ala dan kamal pada zatnya. Maka bila kita dah buat ibadat tu dengan sempurna sehingga kita nampak hikmah-hikmah di sebalik perkara ibadat yang kita lakukan, maka kita akan nampak kamal pada zat Allah. Apa maksud kamal? Kamal artinya sempurna. Barulah kita nampak segala kehebatan adalah milik Allah. Bila nampak kehebatan Allah, bila nampak segala kehebatan milik Allah, maka tenggelam kehebatan makhluk. Tak nampak dah hebatnya makhluk. Tapi hari ni masyarakat kita masih lagi nampak hebatnya makhluk. Puji sakan lah. Dia kata dia dulu jadi Perdana Menteri hebat, negara jadi maju. Tu puji habis melambung. Dan kalau orang lain jadi Perdana Menteri tak boleh hebat macam tu dah. Tak boleh nak maju ekonomi. Macam dia seorang boleh maju ekonomi. Tu terlampau taksub. Ni nak buat pula satu lagi parti baru. Macam-macam hal. Patut dah makin berusia duduk masjid lah, nak mengaji Quran. Kan? Ni kata habis nampak manusia hebat, nampak ni makhluk hebat, nampak telefon hebat, nampak kereta hebat, nampak itu hebat, ini hebat. Dan pun tak nampak Allah yang maha hebat. Kenapa jadi gitu? Sedangkan makhluk ni hebat macam mana pun dia tetap ada kekurangan. Kan? Macam tadi dia duk puji sangat bekas Perdana Menteri tu hebat sangat, tapi ada kat kekurangan dia pelupa. Apa nama saya tak tahu, dia kata. Ada kat kekurangan. Allah ada lupa? Tak ada. Kenapa mu tak nampak Allah hebat? Kenapa mu nampak makhluk kan hebat? Ni masalah hati kita ni. Kenapa kita tak nampak Tuhan yang hebat? Sedangkan hari-hari 5 kali kita dengar berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk dalam telinga kita. Supaya biar masuk Allah maha besar, biar nampak Allah je yang paling besar dalam hati ni. Lain semua kecil belaka. Lain semua tak ada apa. Allah je paling hebat. Tiba-tiba tak nampak juga. Sebab apa? Tidak dicuci akan hati. Tak ada tazkiyatun nafs. Inilah ilmu tasawuf untuk mencuci hati. Ibarat jasad kita kalau tak mandi 2 hari pun bau masam dah. Apatah lagi kalau hati tak pernah dicuci bertahun-tahun. Bayangkanlah hati kita berkeladak, kotor, busuk sehingga tak nampak dah kehebatan Allah, nampak kehebatan makhluk semata-mata. Nak puji makhluk tak salah, tapi jangan melebih-lebih. Makhluk bukan main kuat mu puji, dan Allah mu tak puji. Kan? Tu imam pas mayang baca zikir supaya adalah hari-hari kita tu lafaz kita memuji Allah. Kalau tak zikir pas mayang, bila kita nak zikir? Duk naik atas motor zikir tak? Jarang-jarang. Ada tu adalah orang yang jenis amal adalah. Kan? Yang jenis tak kurang beramal, bila lagi kita nak zikir? Maka ulama dah gariskan bagi panduan pada kita, pas mayang baca wirid supaya jadi amalan, supaya ada bahagian kita muji Allah. So kalau mati ada bekalan. Ini datang puak-puak Wahabi bid'ah habis semua. Habis pas mayang tak ada baca apa, duduk depan masjid sembang kosong. Ada dia bukan dapat pahala. Baik baca zikir subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, boleh pahala. Tu cerita dia. Maka barulah kita akan nampak kamal pada zatnya, sempurna diri Allah. Barulah nampak Allah lah yang paling hebat. Bila nampak Allah paling hebat, maka tenggelam segala makhluk. Bila tenggelam makhluk, kita tidak lagi berhajat kepada makhluk. Maka hajat kita Allahus Samad. Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Baru kita nampak Allah. Hari ni bila susah kita nampak siapa? Nampak ketua kampung lah nak minta tolong, duit tak ada. Nampak itulah, nampak inilah. Bukan salah, tapi kenapa mu tak nampak Allah dulu? Kenapa mu tak bangkit semayang minta pada Allah dulu?
Ya tak apa minta makhluk tu, tapi kenapa Allah tu membuat last sekali atau belakang, bila dah tak dapat segala makhluk barulah mu nak cari Tuhan. Kan contoh macam kita sakit lah kan. Bila kita sakit kita cari siapa dulu? Doktor dulu. Habis doktor, habis hospital, kerajaan, swasta, habis keluar dah RM1,000 habis. Kita cari orang dukun pula, tok bomoh. Habis 14 negeri dalam Malaysia, 14 bomoh jumpa dah. Habis harta ceruk jadi. Habis duit dah banyak dah. Lah kali tak lut juga, tak sihat juga. Lah kali gimana? Pergi masjid jumpa tok imam. Mam, bang Isyak lagi minta boleh tak buat solat hajat? Saya ni sakit dah lama, mam. Jadi minta kat Allah lah supaya sembuh. Last kali mau minta Allah. La ilaha illallah. Jahat tak jahat, sombong tak sombongnya. Nak hamba Allah, nafas Allah bagi, hidup susah senang Allah bagi, makan minum Allah bagi. Allah uji sikit je. Padahal sakit tu siapa bagi? Allah agak bagi. Tak ada apa-apa sebab pun. Orang yang sihat macam mana pun, doktor pakar kesihatan, kalau Allah nak bagi sakit, Allah bagi. Sakit tu ujian. Allah test nak tengok, cuba aku bagi penyakit, nak tengok dia cari siapa? Cari aku ke cari orang lain? Tengok-tengok cari orang lain. Nampak? Apa? Jadi macam mana kita mengaku kita ni hamba Allah? Jadi tajuk kita malam ni, fikir tu biar fikir nampak Allah. Apa-apa pun Allah dahulu menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Apa-apa pun nak minta tolong makhluk silakan, tapi dahulukan Tuhan. Tak ada masalah pagi tu nak pergi jumpa doktor, appointment di hospital. Bukan suruh cancel pun. Bangun tengah malam sebelum sembahyang subuh, buat solat hajat 2 rakaat. Minta dalam sujud terakhir tu sungguh-sungguh menangis-nangis merintih. Ya Allah, aku tahu Engkau yang memberikan aku penyakit ni, maka Engkau jugalah yang boleh ambil. Doktor tak boleh ambil, siapa-siapa pun tak boleh ambil penyakit ni, melainkan Engkau ya Allah. Cumanya ya Allah, aku pagi ni akan bertemu dengan doktor atas jalan ikhtiar, tapi yang menyembuhkan Engkau ya Allah. Jadi aku minta sangat ya Allah, tolonglah ya Allah, dengan asbab doktor itu rawat, sembuhkanlah penyakitku. Berkat jadi. Sembuh pun dapat sembuh, akidah pun jadi sihat, zahir dan batin jadi sihat, jasad dan rohani jadi sihat. Akidah tak rosak. Yang ni dah habis cium lutut doktor. Terlampau teruja sangat doktor boleh buat sembuh. Ni habis tak nampak dah Allah. Tu yang jadi rosak. Tapi peliklah puak-puak ni. Masa hidup tak cari agama, masa hidup masjid pun dia buat mata sebelah tak nampak. Nampak masjid pun bilik air masjid dia nampak. Buat tumpang berak. Tak nampak ni masjid. Orang buat kuliah, buat solat jemaah tak nampak. Tapi pandai bila mati, dia panggil orang masjid suruh buat tahlil. Orang masjid pun kadang-kadang terliur sangat dengan makan dia bagi. Padahal makan benda sangat, bihun goreng je. Kita kalau jenis orang tak datang masjid, tak payahlah terhegeh-hegeh nak pergi. Biar bahasakan diri. Mu bukan ahli masjid, apa nak panggil baca doa pula? Apa nak panggil baca tahlil pula? Hidup dulu tak pernah bertahlil pun, hidup dulu tak pernah berdoa pun, tak pernah sujud pada Allah, tiba-tiba mati nak orang sujud, nak tolong orang suruh bacakan doa. Macam mana? Itu jadi macam mana ni? Biar ajar sikit jenis-jenis perangai begini. Hidup tu macam kafir dah. Bukanlah jadi kafir, tapi perangai tu langsung tak peduli masjid. Acau Mutusami tak peduli masjid, tak pelik sebab dia kafir. Mu nama Islam pun tak peduli masjid kau. Dah jadi macam mana? Tu. Jadi ni sebab tu Allah kata, dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu. Kalau mereka fikirlah tentang kematian mereka tu dekat, kita ni jadi relax. Sebab apa? Sebab kita tak tahu mati kita bila. Cuba kalau kita tahu, malaikat khabar bagi tahu. Malaikat kata sagi 9.30 habislah mu. Hasil macam mana? Malam ni nak buat macam mana ni? Maghrib sekarang ni nak buat macam mana ni? Sungguh-sungguh lah ibadat, semayang, istighfar, sampai menangis-nangis istighfar. Sebab sekejap lagi nak mati dah. Tapi sebab tak tahu mati, sebab tu kita relax je. Sebab tu kadang-kadang banduan akhir dalam penjara tu, sebab tu dia boleh berubah tiba-tiba drastik. Daripada jahat, sejahat-jahat manusia, jadi baik. Kadang-kadang sampai jadi macam wali. Amalan dia kuat. Sebab apa? Dia tahu dah tarikh kematian dia.
Pegawai mahkamah dah jatuhkan hukuman gantung sampai mati. Nah, tu kita sebab tak tahu lagi bila nak mati. Buat relax. Tapi kalau tahulah, sebab tu kata ulama ni, jika mereka mikir pada hampirnya ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita-cita mereka tu. Maksud sini, kalau mereka fikirlah betul-betul tentang ajal mereka, sebenarnya ajal dia dah dekat, tapi dia tak nampak. Tapi kalau dia jenis mikir, maka akan terputus segala angan-angan cinta dunia dia tu. Mengarut dengan dunia dia tak habis-habis tu akan hilang. Betul orang yang dalam ward ICU tu, kan, kita bagilah 10,000, 20,000, dia tak layan dah. Nak layan nak apa? Dia nak mati lah. Dia minta nyawa lah. Minta nafas. Dia kata oksigen. Dia bukan fikir hal dunia dah. Sebab apa? Sebab nyawa dah di hujung tanduk. Kita ni jauh, rasa-rasa macam jauh lagi ajal. Sebab tu kita pun buat lebih kurang je lah. Lepas tu dunia masih lagi kita ligan lagi, kan? Ada pun orang yang dah nak mati, tak nampak dah bahagian dunia, nak sibuk-sibuk nak kejar dengan dunia, sibuk dengan akhirat lah pula. Sebab dah nak habis dah, masa nak habis dah. Tu. Nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal yang soleh. Man arafa bu'da safar ista'adda, kata ulama. Barang siapa yang tahu akan jauh perjalanan yang dia akan lalui. Kalau mati jauh lagi perjalanan. Nak kena soal dalam kubur. Berapa banyak soalan nak kena jawab. Lepas tu nanti di padang mahsyar pula akan dihisap satu-satu harta milik kita. Allah akan tanya, ni ambil mana, beli kat mana. Habis ditanya. Kemudian ditimbang pula amal. Lepas tu nak lalu titian sirat pula. Lepas tu nak minum air telaga Kausar Nabi. Lepas tu barulah boleh masuk syurga. Bunyi tapih dia banyak. Jauhnya perjalanan. Ista'adda, kata ulama. Maka orang yang tahu jauhnya perjalanan dia nak pergi, dia akan buat persiapan, dia akan buat bekal. Tapi kalau orang yang tak nampak jauh perjalanan, dia buat relax. Dia buat relax je lah. Sebab dia tak tahu. Orang tak biasa keluar. Duduk dalam kampung kota ni 4 tahun lebih dah duduk sini, kan? Kita kata pagi esok nak pergi Kuala Lumpur ni, dia ingat Kuala Lumpur tu jauh setakat Ipoh. Tak apa, boleh. Kan? Dia bawa pun tak banyak, bawa dalam 2, 3, 4 ringgit bawa. Boleh kan? Kata ni nak pergi Kuala Lumpur ni, tak apa. Tengok dalam perjalanan habis kehabisan duit. Barulah tengang-tengang macam tu kak. Tapi tak apa kalau macam tu, boleh patah balik atau boleh pinjam duit orang. Tapi dalam kubur, so kalau menyesal nak patah balik macam mana? Nak bangun keluar balik dari kubur, tak boleh dah. Nak pinjam kubur sebelah, tak boleh dah. Apa yang ada waktu tu je lah. Jadi kita fikir, malam ni kita muhasabah diri kita masing-masing. Kalau takdirlah malam ni malam last, sedia tak sedia aku nak bawa segala amalanku dalam kubur nanti. Yang tu je aku ada. Bekalan tu je aku ada. Cukup tak cukup? Itulah nak pakai sampai kiamat esok. Nak sampai jumpa Allah nanti di padang mahsyar, itulah nak pakai. Tak boleh tambah dah. Melainkan kan ada 3 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya. Yang kita mengaji ni, kemudian kita beramal dengan ilmu tu, atau kita mengajar orang lain. Selagi mana orang yang kita ajar tu beramal dengan apa yang kita ajar, kita masuk lubang kubur pun pahala tu jalan lagi. Tu kelebihan mengajar. Tak apalah tak jadi ustaz ustazah pun tak apa. Lu mengajar anak-anak lah. Ini bapak bagus dah pergi masjid, anak mak rempit. Ni jadi macam ni. Ajar anak kita semayang apa semua. Tapi kalau kita ajar dah tak jadi juga, barulah kita serah pada Allah. Tapi usahalah dulu. Kan? Selagi mana anak kita beramal, lepas tu anak kita pula ajar cucu kita, berkesinambungan amalan tu, maka bapak dia yang ajar anak-anak dia tadi ni semua duduk dalam lubang kubur, pahala terus berjalan. Sebab jadi ilmu yang bermanfaat. Kan? Sadaqatun jariyatun, yang kedua kata Nabi, sedekah jariah. Perbanyakkan sedekah, jangan buat kedekut sangat. Duit kita nak buat gimana sangat? Sedekah jariah. Sedekah jariah ni akan terus berjalan selagi mana sedekah itu dipakai. Kita wakafkan kipas untuk masjid, selagi mana kipas tu berjalan, selagi itulah pahala kita pun berjalan, walau kita dalam lubang kubur. Sebab tu orang dulu-dulu kuat berwakaf, padahal orang dulu gaji berapa sangat. Orang dulu lagi susah pada kita, lagi miskin pada kita, tapi kuat wakaf. Wakaf tanah, wakaf tiang, wakaf kayu, wakaf simen. Nak buat masjid dia wakaf habis.
Dulu masjid-masjid tak banyak, bukan kerajaan buat dulu masjid. Kebanyakan masjid-masjid kampung dulu semua orang kampung buat. Duit orang kampung. Sebab ni dia pandang wakaf ni. Dia pandang pahala jariah yang akan dia dapat dalam lubang kubur nanti. Selagi mana ni orang yang wakaf, contoh tanah ni katalah tanah wakaf. Ada satu orang ni tanah dia pergi wakaf tanah dia ni. Dia mati kat ratus tahun dah. Selagi mana kita pakai atas masjid, tanah ni kita buat semayang apa semua pahala dapat kat dia. Allah bayangkanlah. Kan? Banyak pahala. Duk baring gitu je pahala timbun-timbun masuk. Dan yang ketiga, waladun walun salihun yad'ulah, kata Nabi, anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Didik anak kita jadi anak yang baik. Kemudian pesan ke anak kita, kalau sok mak ayah kita ni mati, tolong doakan untuk mak ayah. Kerana doa mak dan ayah kepada anak, Allah angkat hijab, makbul. Begitu juga doa anak pada mak ayah, Allah angkat hijab. Kan? Pesan yang itu bukan pesan tanah ada 4 ekar belakang rumah dah. Yang tu kita tak pesan pun dia akan korek, dia tahunya. Dia akan carilah geran apa semua. Itu tak payah pesan. Yang nak pesan cakap, bang, kakak, adik, sok kalau ayah mati jangan lupa doa untuk ayah. Tiap-tiap kali mu habis semayang, doa untuk ayah, doa untuk mak. Kerana doa itulah yang laku sekali. Doa ustaz pun kadang-kadang tak laku lagi. Doa anak lagi hebat. Anak sendiri, kan? Doa minta, ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku. Kalau ayahku ada silap masa hidupnya, ampunkanlah dosa mak aku. Allah akan ampun, insya-Allah. Kan? Akan terselamatlah mak ayah kita di sana. Kan? Jadi ni insya-Allah, maka inilah yang dikata, kalau kita fikirkan tentang ajal, maka putuslah angan-angan cita-cita mereka itu. Nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal soleh. Bila fikir pasal mati, maka kita tak nampak dah cita-cita kita bahagian dunia, tapi kita akan lebih memikir tentang soal iman kita dan soal amal-amal kita yang soleh. Cukup tak cukup lagi. Tapi tengok berjayanya barat laknatullah ni, kafir laknatullah ni, merosakkan akal pemikiran kita. Kita tengok anak-anak muda kita kejar akhirat ke kejar dunia? Jawab sekali. Berpulun-pulun pergi masuk kolej apa semua. Bukan salah pergi mengaji kolej tu, tapi kadang-kadang sampai tak semayang, sampai tak kolej dia boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Nampak? Sebab apa? Dunia. Dia nampak dunia, ditanam dalam kepala dia dunia. Nak rumah besar, pangkat besar, gaji besar, kereta besar. Nak semua tu nak dunia. Tapi bila fikir tentang ajal macam nak bawa rumah besar ke jumpa Allah, nak bawa kereta besar ke dalam kubur nanti. Melainkan yang nak bawa ialah pahala yang besar. Kalau ada, kalau tak ada, nak buat macam mana? Nasib je lah. Jadi kita berhenti setakat ni, dan kita akan sambung dan riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi SAW. Nanti kita tengok apa pula Nabi kata daripada hadisnya. Moga-moga apa yang kita kongsi dan sampaikan ini memberi semangat baru ataupun impak kepada hati kita untuk buat satu perubahan pada diri kita dan keluarga kita dari sudut bab agama dan sudut keakhiratan kita, insya-Allah, supaya bertambah amal dan meningkat iman. Semoga-moga kita semua yang hadir pada malam ni ataupun rakan-rakan kita yang belum hadir, kita doakan kita mati semua dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, insya-Allah. Jadi macam biasa, ada di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan hadirin sekalian, niatlah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah agama di Batu Ampar Beruah ni, supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin
mu'minin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.